InsyaAllah kita buka pengajian kita pada pagi dengan sama-sama kita baca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman yunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa zuhurina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa quddatul jahilin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam, ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan kebajikan, saya diberikan kepahaman di dalam bidang agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wa intifa wa ifadatu wa istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati al-hari ibtigha amardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala.
Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang sama-sama live pada pagi ini? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah, kita dapat bersama pada pagi ini untuk kita menyambung pengajian kita. Itulah kuliah tafsir, kuliah tafsir mengenai dengan surat Yasin. Mudah-mudahan dengan adanya perbincangan kita pada pagi ini, sebanyak insya-Allah kami manfaat kita bersama, menambahkan ilmu kita, menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung pembahasan 2-3 ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Yasin. Itulah ayat yang kita nak bincang pada pagi ini. Itulah ayat yang seterusnya, itulah ayat yang ke-23, 24 dan seterusnya. Allah Taala menyebut dalam Quran, ba'da auzubillahi minasyaitonirrajim, attakhizu min dunihi alihatan yuridni rahmanu bidurri la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunkizun. Attakhizu min dunihi alihatan yuridni rahmanu bidurri la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunkizun. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila adkhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, ittakhidhu min dunihi alihatan. Adakah aku akan menyembah Tuhan-Tuhan yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Jika Allah Taala yang Maha Pemurah, yuridni rahman bidurril la tughni anni syafa'atuhum. Jika Allah Taala yang bersifat Ar-Rahman, pemurah, nak menimpakan daku sesuatu bahaya, mereka yang disembah tu tak dapat memberikan sebarang syafaat padaku. La tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunkizun. Dan mereka juga tidak dapat menyelamatkan diriku. Jadi tafsirannya, kisah berkenaan dengan Habib An-Najjar itu. Kemudian Habib An-Najjar mengukuhkan hujahnya dengan berkata, ketika dia berhujah dengan Ashabul Qaryah, dengan penduduk Antiokhia itu, yang mana penduduk Antiokhia telah pun sepakat, telah merancang kan untuk menangkap, menahan serta untuk membunuh rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Itulah sebanyak 3 orang rasul diutuskan kepada mereka. Jadi mereka merancang untuk membunuh rasul tersebut. Maka tiba-tiba wajah aqsal madinati rajulun yas'a. Tiba-tiba datanglah seorang lelaki daripada hujung bandar, kan, datang berkata kepada mereka, naklah kamu ikut semua ajaran Rasul itu, kerana Rasul itu ialah Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Habib An-Najjar berhujah dengan mereka dengan beberapa hujah. Antara hujah yang dikemukakan oleh Habib An-Najjar kan untuk membantu Rasul itu ialah, antaranya ialah ayat 23 ini. Attakhidhu min dunihi alihatan. Adakah aku akan menyembah berhala ataupun patung atau benda-benda lain yang aku buat sendiri dan aku sendiri memujanya, padahal aku orang yang berakal. Sedangkan barang sembahan patung itu tidaklah berakal, tidaklah terkenal kalau bukan aku yang memperkenalkannya, tidaklah berharga kalau bukan aku yang menghargainya. Itulah sifat patung.
Patung ialah benda yang dicipta oleh manusia. Patung itu tidak akan terkenal kecuali orang yang membuatnya itu memperkenalkannya kepada orang ramai. Dan patung itu pun tidak ada harga kecuali orang yang membuat itu meletakkan harga kepada patung tersebut. Ini berlainan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lagipun patung sifatnya adalah lemah. Dia tidak mampu untuk melakukan, kalau seandainya dirinya itu dicampakkan dalam api contohnya, dia tak boleh buat apa-apa lah. Kemudian kalau seandainya patung itu dicampakkan dalam tempat yang kotor, tempat penajis, maka sudah tentu patung tadi tidak mampu menghindarkan dirinya daripada jatuh ke tempat yang menajis tadi. Jadi inilah ucapan yang diberikan oleh Habib An-Najjar kepada Ashabul Qaryah. Maka ucapan ini membawa maksud, aku sesekali tidak akan menyembah Tuhan selain pada Allah Ta'ala. Dialah Allah yang berhak disembah, kerana dialah yang menjadikan aku, memberikan rezeki kepadaku, serta dialah yang memberikan kehidupan padaku. Ini hujah-hujah yang dikemukakan oleh An-Najjar. Kan, manakah mungkin aku nak sembah patung berhala, sedangkan patung berhala itu tidak ada kekuasaan apa-apa, tidak ada kekuasaan, tidak ada tenaga kepada dia kan, untuk membantu akan orang yang menyembahnya. Kemudian Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, yuridni rahmanu bidurrin, yuridni rahmanu bidurrin. Jika Allah Ta'ala yang Maha Pemberah itu nak memudaratkan aku, nak menimpakan suatu bahaya ke atas diriku, la tughni anni syafa'atuhum syai'a, maka patung-patung tadi, kan, patung berhala yang disembah tadi, yang kamu anggap sebagai Tuhan, itu tidak akan dapat melakukan apa-apa perkara sekalipun. Jadi kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala nak menimpakan sebarang musibah kepada yang menyembah, itulah manusia yang menyembah patung tadilah. Jadi kalau Allah Taala nak menimpakan sebarang musibah kepada orang yang menyembah patung itu, maka patung tadi tidak akan mampu melakukan apa-apa, tidak akan mampu membantu sebarang. Dia tidak akan mampu memberikan sebarang bantuan kepada yang akan kena mudarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Taala sebut dalam Quran, la tughni anni syafa'atuhum, mereka tidak dapat memberikan sebarang syafaat kepadaku, mereka tak dapat memberikan sebarang bantuan padaku, kerana mereka itu patung yang mati, yang tidak berakal, tidak punya sifat untuk membantu, tidak punya syafaat untuk diberikan padaku, kepada siapa pun termasuk kamu yang taat menyembahnya. Masya Allah. Inilah kalau seandainya kalau kita diberikan akal yang sempurna Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita mampu untuk fikir. Tapi ada juga di kalangan manusia ini, kan, yang tidak diberikan akal sempurna oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu hati mereka tertutup dan mereka tidak berusaha lah, tidak ada usaha untuk keluar daripada kekufuran. Jadi mereka akan terus berada dalam kekufuran. Kan? Kalau seandainya mereka berusaha untuk keluar daripada kekufuran, insya-Allah maka akan datangnya insya-Allah hidayah dan juga petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada di kalangan manusia ini, mereka terus kekal dalam kekufuran dan mereka tidak mahu keluar daripada kekufuran tersebut. Kemudian Allah Ta'ala juga menyebut dalam Quran, wala yunkizun, mereka juga tak dapat menyelamatkan aku, kerana mereka tidak punya kuasa dan kemampuan. Sebagai contoh, satu patung yang letakkan dalam rumah, tiba-tiba rumah terbakar, maka bukan patung itu yang akan menyelamatkan kita, bahkan kitalah yang kena menyelamatkan patung. Maka inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi kalau dalam satu rumah itu, rumah orang menyembah patung itu terbakar, ataupun dalam kuil lah, biasa kuil lah, kan, gereja, kan, tempat orang menyembah patung dalamnya itulah. Jadi kalau seandainya kuil itu terbakar, maka patung itu pun tak mampu untuk menyelamatkan diri dia, dan patung itu juga tak mampu untuk menyelamatkan tuan dia, tuan ataupun penjaga pada kuil tadi. Kalau seandainya kuil itu terbakar, maka tuan ataupun penjaga kuil itulah berusaha lah untuk menyelamatkan
patung itu. Malahan kadang-kadang mereka tak usaha pun nak selamatkan patung. Malah mereka sendiri usaha untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, in aradani Allah bidurin hal hunna kashifatu durri aw aradani rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Allah Ta'ala menyebut dalam Quran surah Az-Zumar, dia kata jika Allah Ta'ala nak menimpakan daku dengan suatu bahaya, dapatkah mereka mengelakkan atau menghapuskan bahaya itu? Dan jika Allah Ta'ala nak memberikan rahmat kepadaku, dapatkah mereka nak menahan rahmatku? Ini kata-kata yang dikeluarkan. Kata-kata ni firman Allah Ta'ala lah, tapi Allah Ta'ala mengungkap kembali, menulis kembali kan kata-kata yang diajukan oleh kata Habib An-Najazdi kan, ataupun Sahibul Yasin ini, ataupun istilah lainnya Sahibul Yasin, mana orang yang punya Yasin ini kan, itulah Habib An-Najjar. ada pun juga pendapat menyatakan nama-nama yang lain kan, yang mana nama itu tak pentinglah sangatlah. Yang penting pada kita apakah mesej kan, apakah dia punya perkara yang nak disampaikan kepada kita semua, supaya kita mengambil pedoman dan juga pengajaran daripada kisah Habib An-Najjar, iaitulah seorang kata pemotong kayu ini kan, yang berani menyatakan kebenaran dia. Dia berani dia. Ini sifat orang yang orang kata taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang taat kepada Allah Taala, dia mesti berani untuk menyatakan benda yang hak, benda yang benar lah. Kerana Rasul itu sekali itu adalah Rasul daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan pada mereka jalan yang lurus, jalan yang benar. Jadi mustahil itu Rasul itu menunjukkan jalan yang tidak benar. Jadi dia beranilah membantu Rasul tadi, menyatakan kebenaran, bahawa mengajak mereka beriman kepada Rasul itu dan juga beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah penjelasan pada ayat ini? Pertama, Allah Ta'ala yang hanyalah Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan yang lain selain daripada Allah Ta'ala yang berhak disembah. Yang kedua, selain Allah, tidak ada yang dapat beri manfaat dan juga menghalang mudarat, kecuali semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi manusia kena usaha untuk menghindarkan sesuatu mudarat dan usaha untuk mendapatkan sebarang manfaat. Tetapi sebarang manfaat dan mudarat itu tidak akan kena kepada kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi patung berhala tidak akan mampu memberikan apa-apalah. Sama ada nak tolak mudarat ke, nak beri manfaat pun dia tak akan mampu buat apa-apa. Sebenarnya Allah Taala menyebut dalam Quran, inni idzal lafi dhalalim mubin. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Ayat 24. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku kalau menyembah Tuhan-Tuhan yang lain, tentulah aku pada ketika itu berada dalam kesesatan yang nyata. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku kan, kalau aku menyembah Tuhan-Tuhan yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah tentu aku berada dalam kesesatan yang nyata. Tafsiran pada ayat ini, kemudian Habib An-Najjar menyatakan kesan buruk sekiranya dia menyembah Allah, menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sememangnya sudah nyata dan jelas tidak berakal, tak boleh berdatang manfaat dan mudarat, dengan berkata inni idzal lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya sekiranya aku melakukan syirik kepada Allah Ta'ala, menyembah selain daripada Allah Ta'ala, menyembah patung berhala, menyembah pokok, menyembah tu, menyembah ni, menyembah bukit, menyembah gunung, matahari dan sebagainya, maka sudah pastinya aku pada ketika itu berada dalam kesesatan yang nyata dan kebodohan yang memalukan, yang pasti membawa kepada kehancuran. Maksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berkuasa di atas segala-galanya. Jadi pengajaran pada ayat ini, tinggi dan mulianya kedudukan Allah Ta'ala sebagai ma'bud, iaitulah sesuatu yang disembah. Sesuatu yang disembah, iaitu Allah Ta'ala ialah ma'bud.
Sedangkan kita abid. Kita abid yang menyembah. Ataupun kita ni khalik. Kita makhluk. Sedangkan Allah Ta'ala khalik. Kita adalah makhluk yang cipta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala ialah yang mencipta kita manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, kesesatan dan kebodohan sebenar ialah mengabdikan diri kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyembah kepada patung, menyembah kepada berhala, menyembah kepada pokok, menyembah kepada busut, menyembah pada bukit, menyembah kepada dewa-dewa dan sebagainya. Jadi itu merupakan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kemudian pada ayat 25 Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, Inni amantu bi rabbikum fasmaun. Inni amantu bi rabbikum fasmaun. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu, maka dengarlah nasihatku. Makalah dengarlah nasihatku. Jadi Habib An-Najjar mengakhiri dan menutup ucapannya dengan menzahirkan keimanannya kepada Allah Ta'ala dengan penuh ketegasan dan yakin. Saya berkata, Inni amantu bi rabbikum fasmaun. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu, maka dengarlah nasihatku. Kepada siapakah perkataan Habib An-Najjar ini ditujukan? Ungkapan ini tuju pada siapa? Inni amantu bi rabbikum fasmaun. Sesungguhnya aku beriman kepada Tuhan kamu, kan? Fasmaun, maka dengarlah. Jadi ayat ini ditujukan oleh Habib An-Najjar pada siapa? Adakah kepada kaumnya ataupun kepada tiga orang rasul itu? Maka tafsirannya ada dua tafsiran. Pertama, ucapan itu ditujukan kepada kaumnya. Dituju kepada kaumnya. Dia kata, aku telah beriman kepada Allah Ta'ala, aku percaya pada Allah. Jadi maknanya Habib An-Najjar ni, kalau ikut pada sini, bahawa dia telah mendapat dakwah terlebih dahulu lah. Dia telah mendapat dakwah, telah Islam, memeluk agama Allah Ta'ala, kan? Sebelum daripada peristiwa tersebut. Sebelum kedatangan Rasul itu kepada Ashabul Qaryah itu. Jadi mana Habib An-Najjar telah beriman kepada Allah Ta'ala. Siapa yang berdakwah dia? Ini tak tahulah, tak dinyatakan oleh tafsir. Siapakah yang berdakwah kepada Habib An-Najjar? Adakah Rasul-Rasul itu yang berdakwah kepada dia? Ataupun Habib An-Najjar ini memang telah beriman sejak daripada sebelum itu. Sebelum daripada kedatangan Rasul tadi. Dan sifat Habib An-Najjar ini, dia seorang yang berani lah. Dia tahu. Tuan-tuan, dia tahu risiko dia akan hadapi. Kerana Ashabul Qaryah ini ialah orang-orang yang macam orang yang keras hati, orang yang keras kepala dan sebagainya. Memang orang kata sentiasa sentiasa bersikap kasar dan keras, kan, kepada golongan-golongan yang beriman kepada Allah Ta'ala ini. Jadi Habib An-Najjar telah menyebutkan perkataannya yang terakhir. Dia kata, Inni amantu bi rabbikum fasmaun. Sungguhnya aku telah beriman kepada Allah Ta'ala, maka dengarlah nasihatku. Jadi kepada siapakah perkataan ini tujukan? Maka tafsirannya ada dua tafsiran. Pertama, ditujukan kepada kaumnya sendiri. Dia katakan dia telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dia beriman kepada tiga Rasul tadi. Dan dia mengkufurkan selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia percaya Allah Ta'ala ni yang menguruskan rezeki. Allah Ta'ala ni lah yang kata yang mampu memberikan mudarat, mampu memberikan kata manfaat dan sebagainya. Dan dia sama sekali tidak akan mengutuhkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dia kata kepada kaum ni tadi, fasmaun, maka dengarlah nasihatku dan seruanku. Kan? Ini tafsiran daripada Ibn Abbas, Wahab bin Munabbah dan Ibn Ishaq. Kemudian tafsiran yang kedua, perkataan ini tujukan kepada tiga orang Rasul itu. Jadi maknanya perkataan ini amantu bi rabbikum fasmaun ini tujukan pada Rasul itu sendiri. Tiga Rasul tadilah. Macam tu. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memutuskan kamu.
dan aku bersedia mengikuti dan mentaati kamu. Maka dengarlah pengakuanku ini dan aku jadi saksi bagiku di sisinya nanti. Apakah pengajaran daripada ayat yang ini pula? Ayat yang ke-25 ini, pengajaran ialah antara sifat orang beriman, dia mesti beranilah berdepan sebarang risiko ketika menyatakan benda yang hak. Sebagaimana berani Habib An-Najjar, menafikan apa yang mereka sembah selain daripada Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang berani menyatakan benda benar, walaupun pahit, untuk diluahkan, saya akan mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Dan dia sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sabda Nabi Muhammad SAW kata, Rahimallahul Umar. Rahimallahu Umar yaqulul haq. Wa in kana muran, tarakahul haq wa ma lahu sadiqun. Allah Ta'ala merahmati Umar bin Khattab kerana dia tetap menyatakan kebenaran walaupun susah dan pahit. Maka sifatnya yang berani berkata benar tadi menjadikan dia tiada teman. Jadi bersebabkan dia sikap Umar ni, tahulah Umar ni dia keras. Sebelum dia masuk Islam pun dia seorang yang keras, kan? Keras, tegas dan sebagainya. Bila dia masuk Islam dia pun keras dan tegas dan sebagainya. Maka sikap Umar ni ada sebahagian yang tidak disetujui para sahabat. Dan juga apalagi orang-orang yang munafik lah. Orang-orang yang munafik ni memang dia tak suka dengan Umar ni. Itu orang kafir dan sebagainya memang tak suka dengan Sayyidina Umar. Jadi sikap Umar ni yang keras dan tegas dan sebagainya menyebabkan ada di kalangan sahabat-sahabat itu yang tak nak berteman, tak nak menjadi teman kepada Umar kerana Umar ni seorang yang tegas dan sebagainya. Tapi walaupun itu ada juga yang menghormati Umar kerana Umar ni seorang yang tegas. Rahimahullah Umar yaqulul haq wa in kana muran tarakahul haq wa ma lahu sadiq. Allah Ta'ala merahmati Umar kerana dia tetap menyatakan kebenaran walaupun susah dan pahit. Maka sikapnya yang berani tadi berkata benar menjadikan dia tiada teman. Hadis riwayat daripada Imam Tirmizi. Yang kedua, sesiapa sahaja yang menyatakan benar-benar pasti akan diuji dengan berbagai ujian. Sekiranya dia beritizam dan istiqamah dengan kata benar-benar tadi, maka ia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada ayat 26 Allah Taala menyebut dalam Quran, qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Setelah dia mati, maka dikatakan kepadanya, masuklah dalam syurga. Dia berkata, alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui. Jadi Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, qila dukhulil jannah. Masuklah kamu ke dalam syurga. Masuklah kamu ke dalam syurga. Lalu dia berkata, alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui. Jadi setelah Habib An-Najjar menyatakan, menzahirkan keimanannya dan juga ketegasan dia, kan, supaya mengajak kaum Antakiyah ni beriman kepada 3 orang Rasul tadi, maka kaum dia menjadi marah. Bengislah, marah. Orang kata lalu menangkap dia. Marah, kan, memang mereka merasakan seperti mereka dimalukanlah. Mereka dihina, mereka merasakan mereka dihina, dipermalukan di hadapan Tuhan-Tuhan mereka. Lalu apa yang berlaku tuan, Habib An-Najjar ini akhirnya dibunuh. Akhirnya qila dukhulil jannah, lalu masuklah kamu dalam syurga. Jadi bagaimana cara Habib An-Najjar dibunuh?
Jadi ada beberapa pendapat ulama tafsir berkenaan dengan Habib An-Najjar ini dibunuh. Berkata Qatadah dan As-Suddi, mereka merejamnya dengan batu sampai mati. Dan sepanjang rejaman itu dia sentiasa berkata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah petunjuk pada kaumku kerana sungguhnya mereka ialah golongan yang tidak mengetahui. Ini samalah seperti doa lah yang dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdi qaumi, ya Allah Tuhanku berikanlah hidayah petunjuk pada kaumku. Fa innahum la ya'lamun, kerana sungguhnya mereka tidak mengetahui. Ini pendapat daripada Qatadah As-Suddi. Kemudian pendapat daripada Abdullah bin Mas'ud. Apa pendapat daripada Abdullah bin Mas'ud? Dia kata Habib An-Najjar dikepung dan dikerumuni beramai-ramai. Lalu mereka memukulnya beramai-ramai sampai terjatuh. Dan setelah terjatuh, lalu mereka memijak-mijaknya dan menginjak-injak dengan kaki mereka sehingga terkeluar isi perutnya melalui duburnya. Wata'uhu bi'arjulihim hatta kharaja kusbuhu min duburihi wa ulkiya fi bi'rin wahya ras. Lalu campakkan dalam telaga lama, telaga ras. Lalu dia pun matilah. Sampailah ajalnya. Maka kira mati syahid lah. Dan kenapa? Kerana dia menyatakan benda yang hak, benar-benar. Tiba-tiba dia ditangkap, dibunuh, dipijak-pijak, diinjak-injak dan sebagainya. Bayangkanlah kalau minyak tu jumlah yang ramai. Kalau seorang susahlah. Malah seorang kadang-kadang bila injak-injak pun boleh terkeluar perut, siput. Apalagi kalau jumlah yang ramai. Yang saiz badan mereka besar pula, menginjak-injak Habib An-Najjar tadi. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahawa sehingga terkeluar isi perutnya melalui duburnya, kemudian campakkan dalam telaga ras, lalu dia pun matilah. Mati syahidlah, kerana terbunuh memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Ibn Abbas, Ka'ab dan Wahab al-Munabbah wasabu alaihi wasbat rajulin wahid faqataluhu wa lam yakul lahu ahdun yamna'u anhu. Mereka beramai-ramai serentak menerkam ke arahnya seperti terkaman seorang lelaki. Lalu mereka membunuhnya dan tidak ada seorang pun yang membantu untuk mempertahankan dirinya. Masya Allah. Tuan-tuan, mereka jumlah ramai ya. Jumlah mereka ramai, tapi walaupun begitu besok mereka akan diheret lah. Diheret di hadapan Allah Subhanahu wa taala besok, dan dia akan campakkan dalam neraka. Kerana membunuh seorang lelaki yang berani menyatakan benda hak, yang mengajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala mengetahui peristiwa tadi. Dan besok akan mendapat balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Kalbi menyatakan dia ditanam hidup-hidup. Habib An-Najjar ini ditanam hidup-hidup. Hasan Basri menyatakan dia dibakar hidup-hidup. Setelah mati dibunuh dengan kejam. Lalu Allah Taala berkata kepadanya sebagai memuliakan dia, qila adkhulil jannah, udkhulul jannah, masuklah kamu dalam syurga. Maka inilah janji yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang beriman, beramal soleh dan berjuang kepada Allah Taala sehingga terkorban dalam perjuangan menangkapkan benar-benar. Persoalannya, adakah Habib An-Najjar dibunuh itu masuk syurga sebelumnya hari kebangkitan? Ini persoalannya lah. Betulkah Habib An-Najjar ini masuk syurga sebelum daripada hari kebangkitan? Sedangkan kiamat belum berlaku lagi. Kiamat belum berlaku. Jadi macam mana boleh masuk syurga? Maka bagaimanakah perkataan tafsiran pada ayat qidadhul jannah? Dikatakan bagi dia, masuklah kamu ke dalam syurga. Imam Mawardi dalam tafsiran menyatakan bahawa ayat ini ada dua tafsiran. Annahu amrun biduhul jannah. Itu tafsiran pertama. Annahu amrun biduhul jannah. Sesungguhnya dia merupakan perintah Allah Ta'ala masuk syurga pada saat itu juga. Jadi Allah Ta'ala mengizinkan dia masuk syurga selepas dia mati dibunuh.
lalu dia pun masuk syurga dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tafsiran kepada zahir ayat. Inilah tafsiran daripada Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Jadi makna Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahawa memang betul lah masuk syurga. Semaknanya dia ni antara orang yang pertama, antara awal dia masuk syurga, kan, hasil daripada dakwahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak beriman kepada Allah, kepada kaum dia. Yang kedua, kan, tafsiran yang kedua daripada Imam Wardi, dikata annahu khabarun litabsyir wa annahu qad istahaqqa bidhul jannah li'anna duhulaha yastahiqqu ba'dal ba'si. Sesungguhnya dia hanyalah merupakan pengkhabaran saja. Dia tafsirlah, khabar gembira jelah. Nak beritahu pada dia bahawa dia masuk syurga besok, dengan tujuan nak menggembirakan dia, kerana dia ni antara pemuda yang berhak masuk syurga pada hari kiamat besok. Kerana masuk syurga hanya berlaku selepas daripada hari kebangkitan. Okay. Masuk syurga hanya berlaku selepas daripada kiamat. Sebelum kiamat tidak akan masuk syurga. Jadi makna ayat ni maksudnya pengkhabaran lah. Pengkhabaran, berita gembira kepada Habib An-Najjar, kan, tentang usaha dia, dakwah dia dan sebagainya, pengorbanan dia, kan, pengorbanan nyawa dia. Maka dia hari ini mati syahid kerana memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ibn Jarir, Ibn Muzid dan Ibn Abu Hatim mentafsirkan ayat qilahul jannah, maksudnya wajabat lahu jannah, wajabat lahu najah, wajib baginya syurga. Al-Alusi, Ibn Hashur menakarkan dalam tafsiran mereka bahawa Habib An-Najjar ini mati syahid, maka ruhnya masuk syurga, kerana ruh orang-orang yang mati syahid bersenang-senang dengan nikmat daripada Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran, wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya'u walakin la tashurun, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan sesekali kamu menyangka orang-orang yang terbunuh pada jalan Allah Ta'ala itu mati, tetapi mereka sebenarnya hidup secara istimewa serta mendapat rezeki daripada Allah Ta'ala. Surah Ali Imran ayat 169. Dan Nabi Muhammad SAW juga sebut arwah syuhada fil jannah. Ruh-ruh orang yang mati syahid ini berada dalam syurga, dalam badan burung yang berwarna hijau yang terbang dalam syurga, terbang kemari ke sana kemari dalam syurga, tuan-tuan. Itu ruh para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya laita qaumi ya'lamun, ya laitai qala ya laita qaumi ya'lamun, alangkah baiknya kamu kalau kaumku mengetahui. Jadi perkataan laita ni digunakan untuk sesuatu harapan yang tak mungkin terjadi. Seumpama orang yang telah mati mengharapkan agar dihidupkan kembali, atau seorang yang menyesal hidup lalu mengharapkan agar dia dikembalikan dalam perut ibunya semula. Kan benda itu mustahil. Mustahil kan? Kita dah hidup dalam dunia, tiba-tiba nak kembali semula dalam perut ibu. Ini benda yang mustahil lah. Betul juga kalau seorang yang telah mati, kemudian diharapkan hidup semula. Mustahil lah kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, pengajaran daripada ayat ini, bahasa syurga kepada siapa yang mati syahid di jalan Allah Ta'ala. Kemudian sesiapa yang ikut ajaran Rasul, maka dia akan selamat. InsyaAllah dia akan selamat di dunia dan juga di akhirat, tuan-tuan. Itulah kata beberapa ayat yang kita dapat kongsi pada pagi ini, iaitulah ayat 23, ayat 24 dan ayat 25 yang dapat kita berkongsi. Mudah-mudahan dengan perkongsian pada pagi ini, insya-Allah sebanyak akan dapat meningkatkan ilmu kita, meningkatkan pemahaman kita dalam tafsir, serta sama-samalah insya-Allah kita beramal, kan, dengan pengajaran ayat daripada tadi, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa ma'alam mutakabbala rizqan halalan mubarakatan kasira wasi'an fatai alim nawilana qulubana binuri ma'rifataka wa ftahna lana arifin Allahumma fakina fidin Allahumma fakina fidin tahassanna bi izzatil jabarut wa tasamna bi izzatil malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi la yamut Allahumma sirif anna hadzal waba wa qina syarrar rada wa najina minat ta'ni wa ta'mal bala bi lutfika ya latif ya khabir innaka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Insyaallah akan datang kalau izin Allah Taala kita akan bertemu sekali insyaallah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.